Zairi, free tak petang ni? Tanya Raja Zamarul. Kenapa? Tanyanya. Ni, ikut Pak Long. Pergi mana? Tasik. Buat apa? Tanya Raja Zairi lagi. Ikut je lah, banyak pula soal budak ni. Raja Zairi terdiam seketika. Dia tidak begitu berminat mahu menjelajahi kawasan Tasik, tetapi dia teringatkan gadis cantik yang berdayung di tengah Tasik tempoh hari. Boleh jugalah. Dia bersetuju. Siap-siap. Kita bertolak kejap lagi, ujar Pak Longnya sambil tersenyum. Raja Zairi tidak menjawab, sekadar mengangguk. Setengah jam kemudian mereka pun menaiki bot enjin sangkut, meredah Tasik yang luas. Raja Zairi tidak begitu pasti tujuan Pak Longnya meronda sekitar Tasik. Dia hanya bersetuju mengikut dengan harapan kalau-kalau bertembung lagi dengan gadis misteri itu sekali lagi. Namun hari sudah petang, sudah melampaui jam 5. Mana mungkinlah ada orang yang berani berdayung di tengah Tasik petang-petang begini. Ni bot siapa pula Pak Long curi ni? Tanya Raja Zairi. Curi kamu cakap? Jahat sangat ke Pak Long sampai nak curi bot orang? Habis tu, siapa punya bot ni? Bot Pak Long lah, Pak Long beli. Buat apa beli bot? Pak Long bukan kaki pancing pun. Raja Zamarul tertawa dengan kata-kata Raja Zairi. Pak Long nak majukan tanah ni, jadi Pak Long kena tinjau sekitar kawasan ni. Sebab itulah Pak Long beli bot ni. Takkanlah asyik nak meminjam orang je. Jelas Raja Zamarul. Ni kamu pun kena ikut sekali dengan Pak Long. Sebahagian daripada tanah ni atas nama kamu. Ayah kamu wariskan kepada kamu. Kalau projek ni berjaya, ia milik kamu juga. Tambahnya lagi. Tetapi Raja Zairi cuma diam. Raja Zamarul tahu yang anak saudaranya itu tidak berminat, namun dia harus dididik bagi membiasakan diri dengan suasana berniaga, kerana suatu hari nanti ia akan menjadi miliknya juga. Raja Zamarul tiba-tiba mematikan enjin bot di tengah-tengah Tasik. Raja Zairi hairan. Dia memerhatikan keadaan sekeliling. Jauh benar bot mereka dari daratan. Kenapa Pak Long? Tanya Raja Zairi. Raja Zamarul sekadar tersenyum. Dia mencapai satu bungkusan dan dibukanya. Isinya dikeluarkan. Ayam hitam, bunga 7 jenis, limau 7 biji, bertih beras dan telur ayam 7 biji. Terkebil-kebil Raja Zairi melihatkan semua benda-benda itu yang diletakkan di atas lantai bot. Apa benda ni Pak Long? Tanyanya. Buat semahan. Raja Zamarum jawab. Bingung Raja Zairi dengan penjelasan bapa saudaranya itu. Raja Zamarul tertawa kecil sambil menggeleng. Upacara orang Melayu dulu-dulu kalau nak buat sesuatu dekat kawasan yang terpencil dan tak ada pula manusia tinggal. Tujuannya supaya makhluk halus tu tak datang untuk menyukarkan kerja-kerja kita. Jelasnya. Nonsens lah Pak Long. Tingkah Raja Zairi. Dia merasakan inilah benda paling mengarut pernah dia dengar. Raja Zamarul tersenyum melihat wajah anak saudaranya yang berkerut tidak percaya. Kita ni orang Melayu Zairi. Kemana pun kita, akar kita mesti kuat pada budaya Melayu. Bangsa yang tidak beridentiti akan memeluk identiti bangsa lain. Maka jadilah bangsa itu bangsa yang keliru. Tegur Raja Zamarul. Raja Zairi diam dan hanya memerhatikan saja perbuatan Pak Longnya. Mulut Raja Zamarul terkumat kamit membaca sesuatu sambil melemparkan bahan-bahan yang dibawanya satu persatu ke dalam tasik. Seram jugalah Raja Zairi melihatkan upacara itu. Apatah lagi, hari pula semakin senja dan mereka berada di tengah-tengah tasik yang luas melakukan sesuatu berkaitan dengan alam gaib. Okey, dah selesai. Beritahu Raja Zamarul sambil mencuci tangannya dengan air tasik. Dia menghidupkan enjin bot sangkut dan mengemudi bot itu untuk pulang. Ni Pak Long, benda yang Pak Long buat tu tak menjamin apa-apalah, ujar Raja Zairi setelah sekian lama dia menyimpan rasa tidak setujunya.
Raja Zamarul tertawa kecil. Adat, Zairi, adat. Tak lebih daripada tu. Pak Long tahu, kamu nak katakan apa yang Pak Long buat ni tahyul dengan syirik kan? Tapi macam Pak Long cakap tadi, kita ni orang Melayu. Jangan sampai akar kita tercabut dari tanah. Jelas Raja Zamarul. Raja Zairi diam. Dia tetap tidak bersetuju dengan perbuatan Pak Longnya. Namun dia tidak mahu membantah lagi. Dia yakin bapa saudaranya nanti akan sedar juga dengan tindakannya itu salah. Kau nak beli ikan lagi ke Rom? Tanya Leman. Ya. Ikan apa? Lampam. Jawab Syahrum pendek. Berani kau Dah, kenapa pula? Syahrum keheranan. Terkebil-kebil dia memperhatikan Leman. Yalah, itu hari kan mati. Lepas tu tuan punya tanah ni pun dah balik. Tuan punya tanah? Ulang Syahrum. Raja Zamarul nama dia. Kenapa? Dia tak bagi kita bela ikan sangkar dekat tasik ni lagi? Tak adalah, tapi lama-kelamaan mungkin dah tak boleh kot. Kalau projek dah mula, mestilah diorang ni nak pagar kawasan ni. Syahrum diam seketika sambil melepaskan anak-anak ikan lampam ke dalam sangkar. Weh, berpuluh tahun keluarga dia tinggal ke tempat ni. Tiba-tiba dia balik. Dia nak layan kita macam sampah pula. Getus Syahrum. Dah tanah dia, Rom. Dia boleh buat apa je yang dia nak. Weh, aku peduli apa? Aku buat je kerja aku. Kalau sampai masa dipagar kawasan ni, aku berhentilah belikan kat sini. Janji sangkar aku ni jangan diusik. Siapa usik sangkar ikan aku ni, siap aku kerjakan. Ujar Syahrum keras. Leman hanya mampu menggiling kepala dengan kelakuan Syahrum. Syahrum, Leman, oi. Terdengar nama mereka dilaung dari kejauhan. Seorang lelaki tua melambai-lambaikan tangan kepada mereka. Weh, siapa tu? Tanya Leman sambil terjengah-jengah. Oh, tu Pak Uda Taib tu. Beritahu Syahrum. Mereka memerhatikan lelaki tua itu menghampiri mereka. Assalamualaikum. Pak Uda Taib memberikan salam. Waalaikumsalam. Jawab mereka berdua serentak. Apa hal Pak Uda? Tanya Syahrum. Korang ada nampak tak lembu-lembu aku tak? Nampak tak? Pak Uda lepas lembu dekat kawasan ni ke? Tanya Syahrum. Dekat sini. Bila hilangnya? Tanya Leman pula. Dah 3-4 hari. Lama dah tu. Berapa ekor hilang? Semua tu berapa Pak Uda? Tanya Leman lagi tidak berpuas hati. 8 ekor. Terdiam Syahrum dan Leman. Mereka saling memandang. 8 ekor lembu hilang bukan sesuatu yang biasa. Kena curi kot. 8 ekor takkan hilang macam tu je. Itulah. Tapi aku cari jugalah. Mana tahu kalau lembu tu sesat. Pernah sesat ke lembu tu? Tanya Syahrum. Sesekali dia menampar nyamuk yang menghinggap pada lengannya. Tak pernah. Bila dilepaskan, kalau aku terlupa nak bawa balik ke kandang pun dia pandai balik sendiri. Wah, educated punya lembu ni. Seluruh Syahrum sambil disambut tawa Leman. Namun Pak Uda Taib panas hati. Aku serius ni, kau yang memain pula. Sorry lah Pak Uda, gurau sikit je. Aku susah hati lembu hilang ni. Rugi banyak tu, 8 ekor. Duit boleh buat naik anjing kau tahu. Ujar Pak Uda Naib Taib keras. Yalah, kami minta maaf. Habis sekarang ni Pak Uda nak buat apa? Tanya Syahrum. Aku nak tanya. Memandangkan kau pembeli ikan sangkar dekat sini, ada nampak tak lembu-lembu aku? Tak ada Pak Uda. Tak nampak lembu Pak Uda dekat sini. Kalau babi hutan adalah. Ni Pak Uda ada beli babi hutan tak? Tanya Syahrum. Lalu disambut hilayan tahu Leman. Pak Uda yang berang lantas beredar dari situ sambil membebel sendirian. Apalah kau Rom. Orang tu tengah susah hati lagi pula kau bahan dia. Tegur Leman sambil terus ketawa. Bela lembu tapi malah nak jaga. Lembu main lepas.
Biar saja keliaran tak tentu arah. Lembu ni kadang-kadang masuk kebun orang, makan pokok orang yang tanam. Padan muka lembu dia tu hilang. Lembu dengan tuan lembu sama-sama tak sekolah. Berkerut wajah Liman mendengar kata-kata Syarum, menimbulkan keheranan rakannya. Dan kau kenapa? Tanya Syarum. Ni, kau sebut babi hutan tadi. Teringat aku dengan cerita Abang Ram 2-3 hari lepas. Cerita apa? Dia kata masa dia pergi buru ayam hutan, dia lalu dekat tepi tasik. Dia jumpa rangka babi hutan tu tersadai dekat tebing tasik. Cerita Liman. Habis tu, nak beli apanya? Biasalah bangkai babi hutan mati. Abang Ram cakap bukan seekor je, tapi 3-4 ekor rangka babi hutan tersadai kat situ. Syarum terdiam. Babi yang mati di tempat yang sama dalam jumlah yang banyak memang sesuatu yang pelik. Lagipun, takkan kau tak perasan, air dah naik tinggi ke tebing, ujar Leman. Syarum mengangguk tanda setuju. Habis tu, kau fikir apa? Tanyanya. Ish, tak beranilah aku nak cakap. Apa bendanya? Desak Syarum. Waris Raja Tengah dah balik. Penunggu tasik ni pun muncul semula kot. Telah Leman. Syarum tidak berkata apa, sekadar melemparkan pandangan ke tengah tasik. Puan Ainina menuruni anak tangga sambil mengikat rambutnya agar kemas. Jam di dinding menunjukkan 8 pagi. Hari ini hari Minggu. Dia mahu menyiapkan sarapan buat suami dan anak saudaranya. Namun sebaik kakinya mencecah lantai tingkat bawah, dia mendapati lantai itu basah. Malahan, seluruh lantai di tingkat bawah itu basah, seolah-olah rumah itu telah dimasuki air. Permaidani dan kain langsir yang labuh mencecah lantai juga basah. Puan Ainina cuba mengingati kalau hujan lebat pada malam tadi, tetapi seingatnya sudah berminggu-minggu hujan tidak turun. Kalau hujan pun tidaklah selebat mana dan tidak mungkin tempiasnya sampai begitu sekali. Jadi kenapalah pula lantai tingkat bawahnya basah? Ni kenapa basah ni? Terdengar suara suaminya yang baru turun dari tingkat atas. Entahlah bang, saya pun baru turun ni. Balas Puan Ainina sambil mengangkat bahu melihat suaminya. Banjir ke? Tanya Raja Zamarul. Banjir apanya? Hujan pun tidak. Tingkah Puan Ainina. Assalamualaikum. Terdengar suara memberi salam dari luar. Waalaikumsalam. Jawab Raja Zamarul lalu terus menuju ke bahagian hadapan rumah. Berhati-hati jalannya, khawatir lantai yang masih basah itu licin. Pak Daud rupanya, tegurnya setelah melihat penjaga banglo itu sedang berdiri di luar. Ya, saya. Jawab Pak Daud. Ada apa hal Pak Daud? Tanya Raja Zamarul. Saya ni datang nak tebang pokok dekat depan tu, macam yang tuan minta. Jawab Pak Daud. Oh iyalah, lupa saya. Okey Pak Daud, bolehlah potong. Ada ke perkakas nak tebang pokok tu? Tanya Raja Zamarul. Ada tuan. Larat ke Pak Daud nak tebang pokok tu seorang? Anak saya ada tolong ni tuan. Lagipun pokok tu bukanlah besar mana pun. Tak sampai tengah hari nanti siaplah kerja semua. Baiklah Pak Daud. Saya minta diri dulu nak buat kerja ya tuan. Pinta Pak Daud. Ni jap Pak Daud. Raja Zamarul menggaru-garu kepalanya. Kelihatan bersalah hendak cakap. Tetapi kerana perkara ini pelik baginya, dia perlu bertanya juga. Pak Daud tentu lebih tahu kerana telah lama menjaga banglo ini. Ni rumah saya ni masuk air atau apa pun saya tak tahulah. Tapi lantai tingkat bawah ni habis basah. Beritahu Raja Zamarul. Pak Daud masuk ke dalam banglo untuk meninjau. Dia terkebil-kebil seketika. Halaman rumah kat luar pun becak tuan. Air tasik dah naik ni. Beritahu Pak Daud. Iya ke? Tanya Raja Zamarul dengan wajah yang berkerut. Raja Zamarul dan Puan Ainina yang berada di belakangnya keluar dari banglo, mahu memastikan kata-kata Pak Daud itu. Terkejut mereka melihat halaman rumah mereka yang becak teruk.
dan lebih memeranjatkan apabila mendapati air tasik telah naik hampir hingga ke banglo. Kenapa jadi macam ni Pak Daud? Patutnya musim kemarau lagilah kering air tasik, tanya Puan Ainina. Pak Daud tidak menjawab. Sebaliknya dia kelihatan terganggu sambil merenung kaki 5 banglo. Tapak kaki apa tu? Tanya Raja Zamarul apabila menyedari apa yang ditenung Pak Daud. Gerun Puan Ainina melihat tapak kaki pelik yang dimaksudkan suaminya. Biawak ke? Tanya Puan Ainina. Takkanlah biawak. Besar sangat tu tapak kakinya, sanggah Raja Zamarul. Tapak kaki apa tu Pak Daud? Tanyanya. Pak Daud tidak menjawab. Dia beredar mahu memulakan kerja menebang pokok seperti yang telah dijanjikan tadi. Raja Zamarul dan Puan Ainina saling berpandangan, resah dengan apa yang berlaku. Gol! Gol! Bergema suara remaja pelajar wanita di tepi padang apabila rembatan kemas Raja Zairi membolehkan gol yang menerobos gawang gol. Gol ketiga yang dijaringkan Raja Zairi membantu pasukannya mendahului pasukan lawan dengan defisit 5-1. Terdengar pelajar wanita memekikkan namanya memberi sokongan. Dan itu hanya menambahkan lagi rasa jengkel Pijay, Diman dan Nuri yang berada di pasukan lawan. Budak ni power pula dia main bola, marah Pijay sambil merenung Raja Zairi yang menerima pujian daripada rakan sepasukan. Hei, tu aku tak peduli. Ni budak-budak perempuan ni pun naik getah, merenyam masing-masing. Gatal nak kahwin sangat agaknya, ujar Nuri. Mau tak mahu, kan? Mau tak mahu merenyam budak-budak perempuan ni. Dah mamat tu muka K-pop, mau tak terkinja-kinja masing-masing. Tambah Diman pula. Raja Zairi menoleh ke arah mereka sambil mengangkat tangan, namun pantas di balai Pijay dengan penumbuk. Terkekeh-kekeh Nuri dan Diman memegang perut. Agak-agak kau lah Pijay. Nampak adik Cikgu Ruslan? Tak pasal-pasal kau kena penampar, tegur Diman. Menyampah betul lah aku tengok muka budak lanat tu, balas Pijay. Ke kau tu cemburu sebab awet kat sekolah ni semua minat kat dia, sindir Nuri. Sedar diri sikit lah Pijay. Muka kau dengan tong sampah tu tak jauh beza, ejek Diman pula menyebabkan tawa Nuri berderai. Namun tawanya mati apabila dia tersembam akibat sepakan keras Pijay ke punggungnya. Kali ini giliran Diman pula mentertawakan Nuri. Mulut korang masing-masing macam longkang, marah Pijay sambil mencuri pandang ke arah Raja Zairi. Budak ni pun satu hal jugalah. Buat apa dia balik sini entah. Jaga mulut tu sikit Jai, Diman mengingatkan. Apa hal pula? Weh, keluarga dia ada bela saka, nanti kena kat kau, jelas Diman. Saka? Biar betul, tanya Nuri. Kau tak dengar cerita ke? Tanya Diman kembali. Cerita apa? Lah, orang kampung dah mula bercerita ada nampak penunggu kat tasik lama tu. Kau biar betul, penunggu? Aku pun ada dengar jugalah, celah Pijay. Abang aku pun kena. Weh, kenapa? Ikan sangka dia habis semua mati. Lepas tu dia ceritalah Pak Uda Taib punya lembu hilang. 3-4 hari lepas tu pula orang jumpa bangkai lembu dia tersadar di tebing tasik macam kena kekah dengan binatang liar, cerita Pijay. Itu tak apa-apa. Abang Saad yang kuat mancing haruan kat tasik tu pun dah serik nak mancing kat tasik tu, tambah Diman. Kenapa? Cerita dia lah. Dia pergi mancing 2 minggu lepas kat tasik tu. Masa tengah mancing tu, tiba-tiba dia nampak ada benda kat tengah-tengah tasik. Mula-mula nampak macam kayu hanyut warna hitam, tapi tiba-tiba bahagian belakang kayu hanyut tu boleh bergerak. Dah bergerak pula macam ekor yang mendayung. Masa tu dia tahulah tu bukan kayu hanyut weh, itu penunggu tasik. Macam mana dia tahu tu penunggu tasik? Dia pernah tengok ke rupa penunggu tasik tu macam mana weh? Tanya Nuri. Diman merenung tajam Nuri sambil menahan perasaan daripada menampar muka rakannya kerana mengutarakan soalan yang bodoh. Binatang yang nampak macam tunggul kayu berenang kat permukaan ni cuma buaya je. Kau tahu ke tak? Tanya Diman. Buaya lah tu kot. Mana ada buaya kat tasik tu?
Lagipun ikut cerita Abang Saad, saiz benda tu besar. Dia tak nampak semua, tapi daripada bayang-bayang, dia nampak benda tu memang besar daripada saiz buaya. Diman mendempakan tangannya luas-luas, memberi gambaran besar. Kata bapa akulah, dulu-dulu masa zaman tok nenek, zaman tok nenek budak ni lah, saka ni masih duduk kat sini, orang selalu nampak buaya kat tasik tu. Sampuk Pijay. Aku pun ada dengar cerita juga. Ada orang kata Raja Tengah tu dulu rajin bagi makan buaya tu kat dalam tasik tu. Tambah Diman. Wih, ya betul. Nuri bahagia tidak percaya. Dia menoleh ke arah Raja Zairi di tengah padang. Kira dia ni ada pendamping ke? Itulah aku kata, cakap pasal dia jangan sesuka hati. Nasihat Diman lagi. Pijay sekadar merenung Raja Zairi. Bencinya kepada Raja Zairi semakin bertambah setelah mendengar cerita Diman tadi. Kurang ajar. Dengki betul lah manusia ni. Pekik Syahrum sekuat hati. Leman hanya membatu. Takut pula melihat rakannya itu naik hantu. Apatah lagi Syahrum menggenggam sebilah parang. Kalau silap cakapnya, mahu pula parang itu menyinggah tubuhnya. Ini semua kerja dia lah ni. Dia tak bagi kita belikan kat tasik ni. Dia jahanamkan habis sangka ikan aku. Celaka punya manusia. Busuk hati, dengki, kianat. Maki Syahrum sambil menetak-netak mata parang ke permukaan air. Sakit hatinya melihatkan serpihan kayu, jaring yang koyak serta tong plastik yang menjadi pengapung sangkar ikannya bersepahan di permukaan tasik. Betul ke dia yang rosakkan sangkar kau? Tanya Leman dalam gemetar. Habis itu siapa lagi? Siapa yang berani nak jahanamkan sangkar ikan aku? Semua orang tahu aku ni siapa. Berani dia nak kacau sangkar ikan aku. Ini semua kerja dia lah. Tuduh Syahrum. Leman tahu tuduhan itu ditujukan kepada Raja Zamarul. Dia sangsi, namun dia juga tidak dapat menafikan kenyataan memang tiada penduduk berhampiran yang berani mencetuskan masalah dengan Syahrum. Syahrum memang terkenal dengan sikap panas baran dan suka bertindak melulu. Siapa tidak kenal Syahrum? Kaki gaduh kampung. Sesiapa saja yang tidak suka akan diajak berlengan. Tetapi Leman ni terfikir, adakah sanggup Raja Zamarul mahu merosakkan sangkar ikan Syahrum? Malah Leman tidak pasti jika Raja Zamarul tahu akan kewujudan sangkar ikan milik Syahrum di tasiknya. Jadi, siapa pula yang merosakkan sangkar ikan itu? Habis ni, sekarang ni macam mana Rum? Tanya Leman. Syahrum tidak segera menjawab. Dia menarik-narik jaring ke tepi tasik sambil mendengus keras. Aku nak jumpa dia. Aku nak minta ganti rugi. Syahrum membentak. Kau ni pun pasti ke ni kerja dia? Tanya Leman sekali lagi. Tujuannya supaya rakannya itu menggunakan otak untuk berfikir dan bukannya bertindak membabi buta. Habis tu, siapa lagi yang berani buat kerja ni? Tanya Syahrum keras. Leman terdiam. Syahrum mendengus kasar lalu berjalan pantas naik ke tebing meninggalkan Leman dan menuju ke motosikalnya. Weh, kau nak pergi mana, Rom? Tanya Leman. Aku nak pergi jumpa dia lah. Tengking Syahrum sambil menghidupkan enjin motosikalnya sebelum beredar meninggalkan Leman yang terpinga-pinga. Leman melontarkan pandangan ke tengah tasik dengan 1001 persoalan. Puan Ainina tercari-cari bau busuk dan hamis yang menyucut rongga hidungnya, namun tidak ditemui asalnya bau itu. Dia termenung seketika sambil melemparkan pandangan keluar tingkap. Sejak berpindah ke banglo ini, macam-macam peristiwa aneh yang dihadapinya. Lantai tingkat bawah yang seringkali basah seolah-olah dimasuki air. Tapak kaki haiwan aneh di sekitar perkarangan banglo. Dan kini bau busuk dan hamis yang sering dihidungnya yang entah dari mana puncanya. Resah dibuatnya dengan situasi itu. Nina, tegur suaminya yang muncul tiba-tiba. Apa hal? Tanyanya, bagaikan dapat mengesan sesuatu yang tidak kena dengan isterinya. Abang ada cium bau busuk tak? Tanya Puan Ainina. Raja Zamarul diam seketika sambil menghidu-hidu, cuba mengesan bau yang dimaksudkan oleh suaminya. Bau apa ni? Tanya Raja Zamarul. Entahlah, tapi dah banyak kali bau ni. Bau macam bangkai pun ada ni, teka Raja Zamarul. Puan Ainina sekadar terangguk-angguk bersetuju.
Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar sapaan salam yang kuat dari luar banglo. Assalamualaikum. Salam itu kedengaran lagi dan kali ini lebih keras. Waalaikumsalam, jawab Raja Zamarul sambil menjengah keluar banglo. Ya, cari siapa? Tanya Raja Zamarul kepada seorang lelaki di halaman. Kau ni Raja Zamarul? Tanya lelaki itu, wajahnya mencuka. Ya, saya. Encik siapa pula? Tanya Raja Zamarul. Isterinya yang ikut datang menjenguk dan berdiri di sebelahnya resah melihat parang yang terselit di pinggang lelaki itu. Daripada air muka dan nada bicaranya, nyata lelaki itu sedang berang. Aku Syarum. Ya, Encik Syarum. Apa yang saya boleh tolong? Tanya Raja Zamarul dengan wajah penuh tanda tanya. Aku datang nak minta ganti rugi sangkar ikan aku yang kau dah jahanamkan tu. Bentak Syahrum. Raja Zamarul dan Puan Ainina berpandangan sesama sendiri, keheranan dengan tuntutan itu. Bila masa pula saya jahanamkan sangkar Encik Syahrum? Tanya Raja Zamarul. Wajahnya menjadi bertambah heran. Kau jangan berlakonlah. Aku tahu kau yang jahanamkan sangkar ikan aku. Kalau bukan kau, siapa lagi? Dah kau tuan tanah tasik ikan. Kalau kau tak suka aku buat sangkar ikan kat tasik kau jahanamkan pula sangkar ikan aku. Tuduh Syahrum dengan suara yang membentak. Encik Syahrum, saya ni tak tahu menahu tentang hal ni. Saya pun tak tahu Encik Syahrum buat sangkar ikan kat tasik saya. Kalau saya tahu pun, saya takkan rosakkan sangkar ikan Encik Syahrum. Buat apa pula saya nak rosak kata benda orang? Raja Zamarul membidas tuduhan Syahrum. Apa yang kecoh-kecoh ni Syahrum? Tanya Pak Daud yang muncul dari belakang banglo. Pagi-pagi buta, datang rumah orang terpekik-pekik. Beradablah sikit kalau ia pun. Tegur Pak Daud. Pak Daud jangan masuk campur. Ni hal saya dengan orang kaya yang bongkak ni. Balas Syahrum. Oi, orang kaya tak sedar diri. Aku nak ganti rugi sangkar ikan aku. Aku nak 15,000 tunai. Sekarang. Tuntut Syahrum dengan jari menuding ke arah Raja Zamarul. Saya ni tak tahu apa pun pasal sangkar ikan awak. Dan bukan saya yang rosakkan sangkar ikan awak. Kenapa pula saya nak kena bayar ganti rugi? Seloknya macam inilah, awak pergilah buat laporan polis. Saran Raja Zamarul. Polis? Polis boleh buat apa? Aku nak duit aku. Aku nak sekarang. Kalau tak... Syahrum menghunus parang yang tersisip di pinggangnya. Aku tetak kau dengan parang ni nanti. Ugutnya dengan mengangkat parang itu ke paras muka. Dah cukup tu Syahrum. Berhenti mengarut yang bukan-bukan. Pergi balik, ambil wuduk, buat solat sunat. Bagi tenang sikit perasaan gila kau tu. Tegur Pak Daud sambil melangkah berdiri di antara Syahrum dan Raja Zamarul. Pak Daud diam. Nanti dengan Pak Daud sekali aku tetak. Syahrum dengan lantang menggertak. Kau punya gegak gempita macam nak runtuh langit dibuatnya, tapi tong kosong. Sindir Pak Daud sambil tersengih. Makin menyengah Syahrum dengar dengan sindiran itu. Kau ni nak kena dengan aku ni orang tua. Jangan salahkan aku kalau parang ni melekat kat kepala kau. Balasnya. Pegang parang pun tak betul, nak lekatkan kat kepala orang pula. Ejek orang tua itu lagi. Meletup Syahrum dengan ejekan itu. Dia menyerbu ke arah Pak Daud sambil mengangkat parangnya, sedia untuk menetak penjaga banglo itu. Namun, Pak Daud dengan tenang tetapi pantas menepis serangan Syahrum sebelum melepaskan beberapa das tumbukan kerusuk pemuda itu, menyebabkannya tertiarap ke tanah. Pantas Pak Daud mengunci pergerakan Syahrum, menyebabkan dia meronta-ronta cuba melepaskan diri. Ni Syahrum, tak payahlah nak tunjuk kuat dengan aku. Aku dah lawan Jepun, dah lawan komunis sebelum kau lahir lagi. Sebelum aku patahkan kaki tangan kau, lebih baik kau berambus di sini. Gertak Pak Daud sebelum melepaskan Syahrum. Syahrum perlahan-lahan bangkit. Dia mahu mencapai parangnya, namun Pak Daud pantas mengambil parang itu dan melemparkannya ke tengah tasik. Parang aku tu, marah Syahrum. Dah, pergi beli baru. Bagilah duit, kau yang buang parang aku. Hai, kau tak ada duit ke?
berjudi ada pula duit. Marah Pak Daud. Syahrum mendengus kasar dengan kata-kata Pak Daud. Namun, dia tidak berani bertindak balas. Orang tua itu terkenal dengan handalnya bersilat. Dan seperti katanya tadi, Pak Daud pernah bertempur dengan Jepun dan komunis. Syahrum mendapatkan motosikalnya dan menghidupkan enjin sebelum beredar dari situ. "Siapa tu Pak Daud?" tanya Raja Zamarul. "Samsing kampung." "Dah, apa yang dicerita pasal sangka ikan itu?" Pak Daud tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya dia beredar membiarkan Raja Zamarul termangu-mangu. "Apa hal dengan mamat tu?" gerutu Raja Zamarul. "Dahlah bang, biarlah dia. Perkara dah selesai," pujuk Puan Ainina. Raja Zamarul tidak membalas kata-kata isterinya, namun mindanya masih dihurung 1000 persoalan.